Jadi dalam organisasi, apabila organisasi hendak buat perancangan, apakah kawalan dalaman yang mereka perlu laksanakan di dalam organisasi supaya ancaman-ancaman yang berada di luar sana dapat diatasi, maka organisasi-organisasi tertentu, pihak berkuasa contohnya telah mengeluarkan framework ataupun kerangka-kerangka kerja sebagai panduan untuk organisasi ikuti dalam membuat perancangan bagaimana mereka hendak mengatasi ataupun menghadapi risiko-risiko tertentu. Bagaimanakah mereka boleh buat tindakan kawalan. Jadi ada beberapa kerangka lah, iaitu yang kerangka yang boleh digunakan iaitu COVID. Kebetulan nama dia pun dekat-dekat dengan COVID-19 juga, tetapi dia adalah framework ataupun kerangka kerja yang digunakan sebagai panduan bagaimana hendak mengawal ataupun membuat kawalan IT. Kemudian ada satu lagi ialah COSO, COSO. Dia adalah kerangka kerja yang digunakan ataupun berasaskan kontrol. Dan satu lagi ialah COSO ERM, iaitu COSO yang telah dimasukkan elemen ERM, Enterprise Risk Management. Jadi dia mengembangkan COSO punya framework dan mengambil kira ataupun memberi perspektif dari segi risk management. Okay. So kita akan lihat satu persatu secara ringkas. Yang pertama ni ialah COVID framework. Okay, jadi COVID framework ni telah melalui versi-versi inilah. Dan ketika ini sekarang ada COVID-5, bukan COVID-19. Okay, COVID-5. Jadi tujuan framework ini ialah dia membolehkan antara lain ialah organisasi menggunakan framework ini mereka boleh lihat benchmarking lah, iaitu sejauh mana organisasi mereka berada tahap yang sepatutnya dari segi internal control. Dan dalam menentukan kawalan yang harus dibuat, maka COVID-5 ini memberikan prinsip-prinsip berikut, iaitu kawalan-kawalan yang dilaksanakan perlu mengambil kira stakeholders needs. Okay, jadi stakeholder ni ialah pihak-pihak berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan ni mempunyai objektif-objektif mereka dalam organisasi, maka organisasi perlu melaksanakan kawalan supaya memastikan apa-apa operasi perniagaan akan membantu organisasi untuk mencapai keperluan-keperluan stakeholders, pihak berkepentingan. Kemudian COVID-5 juga menyatakan bahawa kawalan-kawalan yang dilakukan perlu mengambil kira enterprise end-to-end. Apa yang dimaksudkan enterprise end-to-end? Ini ialah melibatkan proses lah, semua proses enterprise. Maknanya walaupun COVID ini ialah control framework untuk information technology, untuk teknologi maklumat, namun begitu dia bukan saja untuk melihat IT department, jabatan IT bagi satu-satu organisasi, tetapi dia juga harus mengambil kira semua fungsian-fungsian di dalam organisasi. Maknanya kalau ada bahagian organisasi yang terlibat dengan sales, maka dia akan apa-apa kontrol perlu cover daripada bermulanya sales, iaitu customer order, sehinggalah kita terima payment daripada customer. Jadi end to end keseluruhan organisasi. Kalau dia melibatkan proses manufacturing, maka internal control kita sepatutnya ada daripada proses yang pertama, iaitu proses product design, sehinggalah proses akhir, iaitu proses penghasilan produk dan juga costing kepada produk. Jadi internal COVID ini dia menyatakan bahawa sebarang internal control yang kita buat seharusnya cover lah, mengambil kira proses-proses organisasi daripada permulaan sehingga akhirnya.
Kemudian applying a single integrated framework, iaitu kalau boleh satu kawalan itu dia bila diambil dia akan boleh digunakan di dalam cross functional lah di dalam organisasi. Seterusnya, enabling a holistic approach, maknanya kita lihat kesan kawalan tersebut kepada keseluruhan organisasi. Dan juga dalam COVID framework ni menyatakan bahawa ada pemisahan antara governance daripada management. Jadi governance ni level di tahap directorship lah, iaitu di pihak pengarah, pihak yang membuat polisi perniagaan, yang menentukan strategi, menentukan objektif, dan kemudian memperturunkan pelaksanaan objektif tersebut kepada pihak kedua, iaitu pihak pengurusan ataupun pihak management. Okay, governance ialah, jadi governance di pihak decision maker, strategy setter, dan management ialah pihak yang executor, dia melaksanakan objektif. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam bentuk gambar rajah ni, dia memisahkan antara governance dan management. Jadi pertamanya business needs, iaitu stakeholder needs. Kalau kita tengok balik di sini, dia ada meeting stakeholder needs. Okay, jadi perlu dikenal pasti dulu apa dia keperluan stakeholder. Kemudian bila dia telah dikenal pasti keperluan stakeholder, maka pihak governance, directors, dia akan evaluate semua keperluan stakeholders, dan mereka akan nilai keperluan dan mereka akan rancanglah apa dia objektif perniagaan yang bersesuaian dengan stakeholder needs. Kemudian daripada situ mereka akan akan memberi arahan, memberi panduan, menyatakan strategi ataupun objektif organisasi kepada pihak pengurus. Maka penguruslah, selepas itu penguruslah pihak pengurusan yang bertanggungjawab untuk merancang semua proses-proses yang perlu dilakukan untuk mencapai objektif yang telah ditentukan oleh pihak governance. Okay? So ada objektif 1, 2, 3, 4. Macam mana organisasi hendak mencapai semua objektif ini? Jadi pengurus perlu merancang proses-proses untuk mencapai objektif yang telah ditentukan. Jadi pihak pertamanya, pihak pengurus perlu merancang. Okay, merancang proses. Kedua, bila mereka dah merancang, mereka perlu membina proses. Selepas mereka bina proses, mereka akan run the proses, mereka akan jalankan proses. Dan akhir sekali mereka akan monitor proses. Mereka melihat tentang keberkesanan proses, prestasi proses. Kemudian dalam masa yang sama, bila keseluruhan ini telah dijalankan, pihak governance akan membuat monitoring. Governance akan monitor kepada apa yang telah dibuat oleh pihak pengurusan. Bila mereka monitor, mereka akan evaluate semula, nilai semula. Kemudian mereka akan redirect lah. Mungkin ada perubahan, mungkin ada tindakan-tindakan yang perlu dibuat oleh pihak management berdasarkan penilaian yang dibuat oleh governance. Dalam masa yang sama, sepanjang proses management ini, maka management boleh beri feedback lah juga kepada pihak governance. Jadi ini bagaimana COVID mencadangkan pemisahan antara governance dan management.